Nampak, nampak. Nampak. Ya, ada nampak. Nampak ke lapar? Bunyi macam lapar. Nampak. Nampak, okey. Clear. Cik Abid dengan macam-macam ah. Cik Abid, okey. Saya nampak pada page yang pertama. Boleh Cik Abid pergi ke page yang kedua? Okey, kejap. Yang ni Betul ke yang ni? Kelabkan Persatuan, Pasukan Uniform. Slide static. Slide statik. Slide saya masih sekali lagi slide yang pertama. Slide good morning lagi tu. Baik. Orang lain macam mana? Slide dia tak nampak tak Cik Abid? I mean only on the first slide. Ya. Slide statik. Cik Abid gerakkan slide. Sekejap, saya dah gerak. Sekejap, saya semula Mungkin masalah lain. Sekejap. Lain tak bayar ke? Okey, tolong respon. Nampak tak? Okey. Ada. Okey. Ada Okey, ada dah. So saya tak apa-apa slideshow lah. Macam ni pun nampak kot. Okay, Encik Nazri. Sekejap. Okay. Okey, nampak tak tuan-tuan dan puan? Okey, Cik Abid, kita pergi ke page kedua. Sekarang ni dah page ketiga sekarang ni? Ya, patah balik ke page kedua. Page kedua alright. Okey, terima kasih Cik Abid. Baik, terima kasih Cik Abid yang akan membantu saya. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya Muhammad Nazri Bermusa yang bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa Pudu, Pelulung Pegawai Pendidikan Daerah untuk pengurusan unit pembangunan bakat murid. Sekarang saya menguruskan secara berseorangan untuk unit ini yang mana perjawatan ini seharusnya ada 2 pegawai. Tuan-tuan dan puan-puan maklum bahawa Puan Haziza telah pun digerakkan, telah pun bertukar ke jabatan pada akhir tahun lepas dan sehingga kini masih belum ada lagi pengganti. Saya rasa, saya percaya tadi Cik Fauzan nak maklumkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang berminat boleh maklumkan. Kita sedia menerima dengan hati terbuka. Baik. Jadi untuk pembangunan bakat murid ini, saya maklumkan kita akan menguruskan untuk pembangunan murid dari segi kelab persatuan dan sebagainya, termasuk sukan, yang mana perbezaan pada perjawatan sebelum ini sukan dan kurikulum diasingkan. Jadi apabila perjawatan baru ini restructure tentang perjawatan ini adalah menjadi lebih mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan memandangkan di peringkat sekolah dan juga PPD adalah diuruskan oleh pegawai yang sama. Contoh, pada sebelum ini saya menguruskan kurikulum, tetapi pada masa yang sama Puan Hafizah menguruskan sukan. Tetapi apabila perjawatan baru ini, kita memegang untuk kesemua sekali portfolio yang sama dan menjadi selari di peringkat sekolah, yang mana tuan-tuan dan puan juga begitu. Baik. Tapi nanti dia itu sedikit intro untuk pembangunan unit pembangunan bakat murid. Next slide Cik Abid. Dia nak on demand, kalau cerita nak on demand, kita dalam box tak ada. Baik, untuk pembangunan bakat murid, kita seperti mana paparan, tuan-tuan dan puan-puan bersama saya akan menguruskan kelab dan persatuan di peringkat sekolah dan juga PPD. Tuan-tuan juga akan menguruskan pasukan badan beruniform, sukan dan permainan, tertaluk juga kepada kesenian, ko-akademik dan pendidikan luar. Semua ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk kita uruskan di peringkat sekolah dan juga untuk saya menguruskan di peringkat PPD. Jadi sebarang permasalahan apa semua kita akan share, kita akan kongsi dan kita akan cuba selesaikan semua isu secara bersama dan kolektif. Okey, Cik Abid, teruskan. Sebab HQ cuti. Dia orang kalau dekat China. Baik, seterusnya ialah kerja buat kita.
di peringkat sekolah apabila melibatkan data. Yang pertamanya data perekodan peringkat sekolah. Ini tuan-tuan dan puan-puan perlu laksanakan untuk di peringkat sekolah supaya data ini, kerana data ini melibatkan banyak pihak. Yang pertamanya akan melibatkan pihak jabatan, pihak PPD, pihak jemaah nazir dan juga pihak kementerian apabila diminta. So kat sini akan ada beberapa data yang perlu diisi secara online dan ada juga data yang perlu diisi secara manual dan menjadi kawalan dalaman. Yang pertamanya ialah data PAGSK, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kurikulum. Ini ialah core data untuk fikir core curriculum. Core data ini ialah data yang paling utama yang mana penilaiannya secara berterusan dan tuan-tuan dan puan-puan perlu key in ke dalam sistem pada saban tahun. Saban tahun bermula pada awal tahun, tuan-tuan dan puan-puan akan mengisi data penyertaan, seterusnya pelibatan dan sehinggalah dibuat pengesahan pada akhir tahun. Itu ialah PAGSK. Tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu dan masak tentang pelaksanaan PAGSK di tingkat sekolah. Yang keduanya ialah data ICAPS. Data ICAPS ini lebih menjurus kepada kemudahan instrumen pencian, kemudahan prasarana dan program sukan sekolah. ICAPS ini juga melibatkan secara online dan kebiasaannya diisi pada setahun sekali sahaja. Pada tahun lepas, kalau tak silap saya, diisi pada bulan 10. Kalau salah, mohon perbetulkan. Untuk ICAPS ini ada instrumen-instrumen item-item yang perlu diisi yang saya akan bacakan selepas ini segi perinciannya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga ialah prestasi perbelanjaan peruntukan core curriculum ke sekolah. Saya percaya pada tahun lepas peruntukan yang turun ke sekolah tidak dapat dibelanjakan secara keseluruhan oleh pihak sekolah. Sehingga kini tiada makluman terbaru untuk bagaimana prestasi ini perlu dan untuk prestasi perbelanjaan ataupun akaun kewangan yang masih berbaki ini boleh rujuk kepada sisi kerani kewangan di sekolah yang saya percaya mereka lebih menerima sebarang info terkini berkaitan dengan kewangan. Maksudnya apabila saya dengar betul peruntukan ini tidak perlu dikembalikan dan boleh ditambah pada tahun ini. Cuma pada tahun ini belum lagi diturunkan peruntukan baru. Sekiranya telah pun diturunkan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merangka pelaksanaan program mengikut kesesuaian. Okey, itu untuk prestasi perbelanjaan. Kita sudah memasuki tahun ketiga ataupun tahun keempat untuk prestasi perbelanjaan ini tidak dikumpulkan secara di peringkat kementerian. Maksudnya kementerian tidak meminta lagi prestasi perbelanjaan ini direkodkan. Sebelum ini kita ada rekodkan tentang prestasi kewangan ini yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu melaporkan prestasi kewangan sekolah masing-masing ke peringkat PPD. PPD akan kumpulkan semua prestasi ini dan dihantar ke jabatan dan jabatan akan hantar ke kementerian. Saya ingat sudah memasuki tahun ketiga. Ini Cik Wan betul lah, Cik Wan sudah masuk tahun ketiga lebih kurang kan? Ya betul je. Ya, terima kasih Cik Wan. Jadi antara rakan-rakan kita ni ada bersama saya dalam menguruskan prestasi perbelanjaan ini. Baik, yang keempat ialah data kehadiran murid dalam aktiviti core curriculum sukan dan permainan. Data kehadiran ini berkait rapat dengan PAGSK. Saya mohon untuk data kehadiran ini perlu direkodkan secara manual dan saya percaya kebanyakan sekolah telah melaksanakan secara manual untuk data kehadiran, manakala yang selebihnya itu berdasarkan rekod manual itu ditransfer masuk ke rekod online dalam sistem PAGSK. Data kehadiran ini sangat-sangat penting memandangkan ini ialah orang kata data mentah untuk pelaksanaan dan juga rekod di tingkat sekolah. Kebanyakannya apabila dilawati dalam bentuk bimbingan, pemantauan oleh jemaah nazir khususnya, data kehadiran ini kebiasaannya akan diminta. Baik, yang seterusnya yang kelima ialah SKPMG2 Standard 3.2. SKPMG2 Standard 3.2 kalau nak terangkan ke sini saya rasa saya perlu memang masa lebih kurang 3 hari untuk Standard 3.2. Jadi untuk Standard 3.2 saya menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan rujuk balik buka manual SKPMG Standard 3.2 dan lihat serta teliti apa keperluan untuk Standard 3.2.
Jadi untuk pembimbingan di peringkat sekolah, saya terangkan ke sini, bimbingan PPD di peringkat sekolah akan melihat kepada standard 3.2. So standard 3.2 akan memberi impak kepada prestasi pelaksanaan core curriculum di peringkat sekolah. Jadi standard 3.2 juga ini berkait rapat dengan jemaah nazir. So saya mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan untuk standard ini perlu diberi penekanan yang lebih memandangkan melibatkan jemaah nazir. Kalau libat saya tak apa. So kita ada give and take, kita ada kepada bimbingan. Kita lebih kepada bimbingan, tetapi untuk jemaah nazir mereka itu bukan sekadar bimbingan tetapi atas tiket pemantauan. So laporan itu, laporan pemantauan dan laporan bimbingan adalah berbeza. So saya mengharapkan supaya tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, untuk lebih alert dan teliti tentang standard 3.2. Buka, cari dan dapatkan apa itu standard 3.2. Saya percaya semua dah ada. Baik, itu untuk SKPMG 2. Yang seterusnya ialah data keahlian core curriculum sukan dan permainan. Data keahlian core curriculum sukan dan permainan ini perlu dibuat secara manual ataupun online. Saya percaya kebanyakan sekolah telah pun melaksanakan secara online. Memandangkan kebanyakan murid berada di rumah. Jadi data keahlian core curriculum ini dipilih secara online dan sekolah akan kumpulkan dan nama-nama ini perlu kita standby. Sehingga hari ini tidak ada lagi siaran yang mengatakan bahawa data ini perlu kita masukkan dalam sistem PAJSK untuk tahun ini. Kerana antara yang saya kena pasti ialah untuk pelajar tingkatan 6 STPM, mereka ini akan berakhir pada 28 hari bulan. Untuk pengisian PAJSK mereka, pengisian dan juga pengesahan untuk PAJSK akan berakhir pada 28 Februari. Jadi saya percaya pada awal bulan Mac, sistem akan dibuka untuk tuan-tuan dan puan-puan sekolah-sekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dibuka untuk dioperasikan sistem ini, terutamanya untuk mendaftar keahlian dalam sistem. So saya percaya tuan-tuan lebih sudah maklum perkara ini dan diharap tuan-tuan dan puan-puan agar dapat standby. Saya percaya pada awal bulan 3. Okey, dan yang terakhir ialah data penyertaan dan pencapaian core curriculum dan sukan dan permainan. Data penyertaan ini telah pun diminta oleh pihak jabatan. Sebelum ini saya minta tuan-tuan dan puan-puan membuat pengisian untuk rekod PPD. Tetapi memandangkan pihak jabatan telah pun membuat permohonan dan tuan-tuan telah pun membuat pengisian ini. So saya di PPD, di peringkat PPD, saya tak perlu minta lagi dengan tuan-tuan puan supaya tuan-tuan tidaklah perlu mengisi sebanyak 2 kali dan data ini saya akan minta daripada pihak jabatan. Betul tuan-tuan dah terima yang ini daripada jabatan? Okey, terima kasih. So saya mengharapkan semua untuk membuat pengisian secara telus tentang data penyertaan dan pencapaian ini kerana adalah menjadi rekod kepada jabatan dan juga rekod kepada PPD apabila saya minta dan juga rekod untuk pihak sekolah. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan membuat pengisian, sekiranya data manual itu tercicir ataupun tak dapat dikesan, sekurang-kurangnya data yang diisi secara online ini akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di peringkat sekolah. Maknanya data secara online ini kita ada. Dia akan menjadi backup juga. So saya harapkan semua dapat membuat pengisian. Okay, next. Setakat ini tidak ada data perekodan ini jelas tuan-tuan Data perekodan. Maksudnya apa yang menjadi data di peringkat sekolah. Jelas Okay, baik. Yang seterusnya ialah perkara 5.2 dalam surat perkeliling ikhtisas bilangan 1 1985. Ini saya nak kongsi kepada beberapa rakan-rakan polongkaran kita yang baru dilantik supaya ada juga yang PM kepada saya bertanyakan tentang surat punca kuasa ini, yang mana mereka nak terangkan kepada guru-guru di sekolah kewajipan menguruskan ataupun terlibat dalam core curriculum. Baik, untuk perkara ini, perkara 5.2 dalam surat perkeliling ikhtisas ini, tuan-tuan boleh Google dan juga print dan juga boleh membuat edaran di dekat sekolah supaya semua guru mengambil maklum dan alert tentang perkara ini. Kadang-kadang kita terima banyak aduan ataupun isu daripada guru-guru, daripada perolong-perolong kanan, even sekolah rendah dan juga sekolah menengah tentang terutamanya guru-guru yang baru melaporkan diri ataupun guru yang
baru posting. Mereka ni bukanlah kita nak katakan mereka ni tak nak, cuma mereka nak jelas tentang perkara ini. So yang surat SPI ini bilangan 185 ini tuan-tuan boleh Google dan dapat dan print. Kalau boleh saya menggalakkan sangat supaya tuan-tuan dapat edarkan kembali kepada sekolah, ke semua guru ataupun di-share dalam grup sekolah masing-masing. Okey, yang situ menerangkan penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kurikulum di sekolah adalah wajib. Okey, orang tanya saya ada wajib ke tak wajib. So kat sini setelah pun menjawab. Baik. Saya takkan bacakan semua sekali. So kat situ tuan-tuan boleh baca, boleh download dan baca semula. Jadi kat situ secara asasnya ialah pelaksanaan dan juga perlibatan guru adalah wajib. Okey, next, Cik Abid. Cik Abid, next. Thank you. Yang seterusnya nampak, thank you. Yang seterusnya ialah surat punca kuasa yang kita terima dan terpakai sehingga hari ini bertarikh 21 Oktober 2020 yang mana penangguhan program aktiviti sukan, kurikulum, seminar, bengkel serta aktiviti lain selain pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Saya highlightkan kat situ yang bergaris merah itu menerangkan tentang semua kegiatan sukan, kurikulum, seminar, bengkel, taklimat dan program-program lain yang melibatkan guru dan murid secara bersemuka ditangguhkan. So sehingga hari ini kita masih lagi menggunakan punca kuasa yang sama. Maknanya untuk secara bersemuka kita tangguhkan sehingga hari ini dan pelaksanaan seperti tahun lepas, penghujung akhir tahun lepas, bermaksudnya secara dalam talian adalah sangat-sangat digalakkan. Jadi untuk pelaksanaan ini, pelaksanaan di peringkat sekolah, saya percaya telah pun diletakkan dalam takwim untuk pelaksanaan ini dan ada beberapa sekolah telah pun mula membuat perjumpaan kurikulum secara online. Walau bagaimanapun, setelah perbincangan saya dengan pihak jabatan, sekiranya pihak sekolah belum lagi melaksanakan kurikulum secara online ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh melaksanakan bermula pada bulan Mac. Kerana sistem PJSK kita akan ditutup untuk STPM dan seperti mana saya maklumkan tadi, saya percaya bahawa sistem PJSK untuk pendaftaran keahlian akan dibuka mungkin seawal Mac. Begitu tuan-tuan, jelas Jadi mana-mana yang telah pun merangka program ini, merangka melaksanakan jadual untuk gerak kerja kurikulum, boleh mengikut takwim. Sekiranya dah buat tidak menjadi masalah, sekiranya belum buat juga tidak menjadi masalah. Boleh mulakan pada bulan Mac. Ada yang tanyakan kepada saya bagaimana dari segi pengiraan, adakah 7 kali ataupun 12 kali. Dari segi pengiraan, tuan-tuan tolong alert perkara ini Dari segi pengiraan masih lagi menggunakan, sehingga kini kita gunakan klausa yang sama, iaitu sekurang-kurangnya 7 kali. Walau bagaimanapun, saya menggalakkan tuan-tuan untuk merancang perjumpaan ini sebanyak 12 kali. 12 kali kita masukkan ke dalam takwim kita, tetapi sekurang-kurangnya sehingga kini kita masih lagi menggunakan sekurang-kurangnya 7 kali untuk perjumpaan. Untuk 7 kali perjumpaan ini kita percaya akan berubah dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Jelas So untuk 12 kali itu ialah dasar. 12 kali ialah dasar yang perlu kita patuhi. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh meletakkan 7 kali dalam takwim. Apabila kita letakkan 7 kali dalam takwim, kita melanggar dasar. So dasar menetapkan sekurang-kurangnya 12 kali dan ke atas adalah menjadi lebih baik. Tetapi atas dalam musim situasi senario kita sekarang, sekurang-kurangnya 12 kali ialah dasar yang perlu kita patuhi dan 7 kali ialah ketetapan yang dibuat oleh KPM berdasarkan masa sekarang. So mudah So kita letakkan 12 kali dalam takwim, kita laksana 7 kali menjadi minimize untuk pelaksanaan sehinggalah ada siaran terbaru. Mungkin pada tahun ini akan turunkan 5 kali, mungkin. So kita sama-sama doakan supaya pelaksanaan gerak kerja kurikulum kita pada tahun ini dipermudahkan. Okay, jelas tuan-tuan dan puan-puan Baik, next, Cik Abid.
Okay, nampak tak? Okey, terima kasih Cik Abid. So, saya terangkan kat sini untuk PAGSK. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rehat. Kepada ini, kalau rasa tak nak tulis, tak apa. Saya akan share slide ini ke dalam grup nanti. Tuan-tuan tak payah nak tulis-tulis. Banyak nak tulis ni. Nanti tuan tulis, tuan-tuan tak peka kepada apa yang saya cakapkan. So, saya akan share nanti, tuan-tuan boleh tengok. Baik, tentang PJSK, sekolah perlu menggalakkan pelibatan murid dalam pertandingan secara online kerana berpeluang untuk mendapat pengiktirafan sijil, peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Okey. Yang pertama tentang PJSK bermula pada tahun lepas ialah akan ada banyak daripada penawaran daripada agensi NGO yang akan menawarkan pertandingan-pertandingan, dan suka saya maklumkan bahawa untuk pengiktirafan peringkat kebangsaan adalah sangat-sangat mudah. Jadi saya mohon kepada semua sekolah melalui perongkaran kurikulum sampaikan perkara ini kepada guru kelas masing-masing supaya peluang untuk pertandingan ini sampai kepada anak-anak murid kita. Sampai kepada anak murid kita. Saya tak mahulah apabila kita melihat kepada data prestasi penyertaan di peringkat sekolah hanya melibatkan sekolah-sekolah yang gah sahaja. Hanya melibatkan sekolah-sekolah yang ternama sahaja. Hanya melibatkan sekolah-sekolah yang ramai murid sahaja. So ini akan orang kata hanya sekolah-sekolah tertentu sahaja yang pandai mengambil peluang. Jadi mana-mana pertandingan yang berlaku secara online ini, even peringkat antarabangsa atau kebangsaan, tolong menggalakkan di belakang sekolah untuk mengambil bahagian. Apabila murid kita mengambil bahagian, sekiranya ada pencapaian, itu adalah satu bonus. Sekiranya tidak ada pencapaian, sijil penyataan peringkat kebangsaan sudah menyumbang markah yang besar untuk PJSK kita. Jelas tuan-tuan Saya melihat senario ini apabila kita buka ruang dan peluang ini apabila NGO melaksanakan pertandingan. Saya melihat senario hanya sekolah-sekolah yang pandai mengambil peluang ialah murid-murid yang kita percaya lebih dibantu oleh guru-guru kita. Saya mengharapkan supaya fikir kurikulum bukan sekadar untuk membuat sharing kepada guru kelas. Pastikan guru kelas ini membuat share kepada anak murid masing-masing. Kita tak nak fikir kokoh share kepada kelas dan senyap. Kita tak nak guru kelas share kepada anak murid dan senyap. So, data yang kita terima pencapaian kita boleh lihat. Sangat-sangat kurang daripada sekolah-sekolah yang berkapasiti grade B. Contoh. Sangat-sangat kurang murid-murid yang kurang murid daripada sekolah SKM, daripada murid-murid yang sekolah kurang murid, sekolah SKM, sangat-sangat kurang, dan saya percaya terlepas macam tak ada pun penyataan daripada sekolah-sekolah yang kurang murid. So kita naklah sekolah-sekolah yang besar saja yang mengambil peluang ini. Okey So kat situ saya terangkan perkara pertama situ, galakkan murid untuk terlibat dalam semua program peringkat antarabangsa supaya sijil PJSK kita, sijil PJSK murid-murid, anak-anak murid kita akan lebih mantap mengambil peluang dalam musim ini. Kalau sebelum ini untuk program antarabangsa terutamanya dan program kebangsaan secara umumnya adalah sangat sukar untuk anak murid kita dapat. Baik jelas itu yang pertama. Yang kedua, membantu dan membimbing murid yang tidak hadir menyertai gerak kerja kurikulum. Okey, jabatan saya pada rumusan data PJSK tahun 2020 akan ada murid-murid yang secara directly tidak terlibat dalam pemarkahan PJSK. So ini akan mengganggu sebenarnya prestasi murid tersebut. So saya mengharapkan di peringkat sekolah cuba membuat pengesanan kepada murid-murid yang tidak hadir kerap berulang kali untuk kehadiran kurikulum ini. Kerana kat sini dia akan memberi impak kepada sijil PJSK pada akhir tahun, terutamanya murid yang tahun 6. Kat sini saya terangkan bahawa pelaksanaan untuk PJSK ini bermula tahun 4, 5 dan 6. Tahun ke-6 nanti apabila mereka nak keluar sekolah akan menimbulkan banyak pertikaian daripada pihak ibu bapa terhadap guru-guru di sekolah. So tolong alert perkara ini, pastikan murid ini mendapat markah dalam sistem PJSK kerana pada tahun lepas ada banyak sekolah, ada beberapa pelajar kita yang saya tidak menyalahkan guru-guru, saya tidak menyalahkan PK, tetapi rekod dinilai dalam sistem
ialah TL, maksudnya tidak terlibat. So agak mendukacitakan perkara apabila kita terpaksa letakkan TL, yang mana apa peranan kita, apa fungsi kita di peringkat sekolah untuk mengesan murid yang langsung tidak bergerak ini. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ialah berkongsi kepada ibu bapa murid skema pemarkaan PJSK bermula tahun 4, 5 dan tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Kenapa saya cakapkan perlu berkongsi kepada ibu bapa tentang skema pemarkaan ini? Yang pertamanya ialah kebanyakan ibu bapa ini apabila murid tahun 4 dia tak ambil kisah. Apabila murid tingkatan 1 dia tak ambil kisah. Tetapi apabila murid hendak keluar daripada sekolah, terutamanya tahun 6, dia barulah akan ambil kisah. Saya ambil satu kes contoh, apabila murid berada di tahun 6 pada tahun lepas, apabila sekolah print tentang serumusan pencapaian PJSK, pada masa itulah baru parent nak tanya sekolah, kenapa anak saya dapat C? Kenapa anak saya dapat D? So kat situ akan menimbulkan satu kerja tambahan kepada PK kurikulum yang terpaksa menerangkan kepada parent, kenapa anda dapat C? Kenapa anda dapat D? Kalau dapat E lagi teruk, sekolah kena terangkan. So kat situ, apabila kita terangkan pada peringkat awal, bermula tahun 4. Tahun 4 anak encik dapat C. So untuk tahun 5 kena pastikan dapat A sekurang-kurangnya untuk cover balik pada tahun 4. Kat situ parent akan dapat maklumat ini lebih awal. So bermula pada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. So kalau boleh, tahun 4 punya markah, tahun 5 dan tahun 6 ini dikongsi setiap tahun kepada murid. Ada yang tanya saya, boleh kongsi tak markah ini kepada murid? Dan seharusnya kena kongsi kepada parent. Seharusnya markah PJSK kena kongsi kepada parent. Supaya parent dapat maklumat awal. Untuk mengelakkan pada penghujung tahun nanti, penghujung tahun 6 menimbulkan masalah itu kembali kepada sekolah. Jelas Jelas tak tuan-tuan dan puan? Jelas. Jelas maksudnya apa yang saya gambarkan ke sini ialah perkara ketiga, berkongsi kepada ibu bapa supaya tahun 4 dah difahamkan sehingga tahun 6 tidak menimbulkan masalah. So isu yang kita terima ialah ada yang parent yang komplain kepada kami, anak dia dapat markah sikit. So bila saya rujuk kepada sekolah, kita melihat balik kepada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, masalah itu akan kembali kepada sekolah. Sekolah tak paksa detect balik. Kalau sekolah ada data, tidak menjadi masalah. Apa kata kalau sekolah tercicir data? Akan menimbulkan banyak masalah. So kita untuk mengelakkan isu ini berulang dan isu ini dipanjangkan sama ada ke peringkat jabatan, isu ini dipanjangkan ke peringkat kementerian, kita elakkan, kita bersedia dengan perkara ini. Kerana ini telah pun berlaku. Baik, yang ketiga. Yang keempat, sekolah perlu berusaha untuk mengurangkan jumlah murid tidak laksana PJSK, TL sepanjang tempoh pandemik, kecuali dalam kategori khas. Contoh, pendidikan khas dan juga swasta dan juga beberapa contoh yang lain. Pendidikan khas boleh letakkan TL, tak ada masalah. Sekolah murid, mana-mana murid yang datang daripada sekolah swasta pada hujung tahun masuk sekolah aliran perdana. So dia tak akan terlibat daripada sekolah swasta dulu. Boleh letakkan TL, tak ada masalah. Tetapi murid kita yang datang daripada arus perdana, tidak hadir, tak dapat dikesan dan sebagainya, kita letakkan TL, itu kita anggap adalah satu tanggungjawab bagi pihak kita di sekolah untuk mengesan ini, murid ini, pastikan mereka datang dengan pelbagai idea yang kita rasa kita boleh kongsi, kita fikirkan bagaimana untuk mengurangkan TL. Sebab pada tahun lepas, saya percaya ada satu sekolah iaitu yang telah pun hampir 80 lebih TL murid yang tak ada ke sekolah. Sekolah ini memang saya akan rujuk dan telah menjadi disebut-sebut di dekat jabatan. Kenapa murid sekolah ini 80 lebih TL di peringkat sekolah. So sekolah itu akan insya-Allah akan didatangi oleh pihak PBD dan juga pihak jabatan. Sebab kita nak tengok kenapa terlampau ramai murid TL dan adakah inisiatif untuk membantu murid ini di peringkat sekolah. Okey? Baik. Seterusnya ialah gerak kerja kurikulum secara dalam talian boleh dilaksanakan bermula bulan Mac tahun 2021. Saya dah terangkan tadi, kita boleh mulakan pada awal bulan hadapan. Dan yang seterusnya ialah tarikh tutup pengisian PJSK untuk murid tingkatan alamat tak masuk pula. Untuk yang tarikh tutup pengisian PJSK untuk murid tingkatan 6 pada 28 Februari 2021. Okey, selesai untuk PJSK. So sebarang pertanyaan tentang PJSK boleh masukkan dalam
dalam grup chat ini. Kalau saya sempat jawab, saya akan jawab. Kalau tak ada masalah, kita teruskan ke slide yang seterusnya. Cik Abid. Okay. Next, Cik Abid. Ada tak? Okey, terima Okay, kasih. nampak tak? ICAP. Nampak, okey. Okey, Cik Abid, terima kasih untuk ICAP. Yang tadi ialah core untuk PAJSK, ialah core untuk core curriculum. Core untuk sukan ialah data online yang core untuk sukan ialah ICAPS. ICAPS ialah perancangan sukan. Yang pertama ini ialah apa yang saya senaraikan ini ialah yang perlu dibina, dirancang dan pelaksanaannya bergantung kepada situasi sekarang. Baik, saya ulang balik ya. Perkara-perkara yang saya terangkan kat sini ialah perkara yang ada dalam sistem ICAP. Sistem ICAP ini setiap tahun akan diminta. Kementerian akan membuat kajian dan perbandingan. So by crook or by hook, perkara ini perlu dirancang oleh peringkat sekolah. Perancangan di peringkat sekolah, pelaksanaan bergantung kepada situasi. Sekiranya jabatan kita berdasarkan data ICAP pada tahun lepas, ada sekolah yang merancang tetapi tidak melaksanakan, tapi dalam rekod dia tulis laksana. Itu kita dapat kesan. Contohnya bulan bulan kecergasan, bulan sihat apa benda tu? Lupalah. So pada masa itu, pada masa bulan itu dilaksanakan ialah pada tempoh COVID yang masih lagi kita dalam PKP. Tetapi banyak sekolah yang declare buat. So kat sini terus terang menampakkan bahawa kesan data di peringkat sekolah ialah tidak berlaku. Okey, yang pertama, untuk sukan sekolah. Sukan utama ialah sukan sekolah, ialah sekolah berwatak dalam sukan. Apa yang cikgu nak watakkan sekolah cikgu dalam sukan? Contoh, murid kita banyak talent dalam rugby. So kita ambil satu rugby dan kita jadikan watak dalam sukan kita. So kat situ untuk perancangan sukan dan sebagainya, rugby akan menjadi special untuk anak murid kita. Tetapi sukan lain tidak dipinggirkan. Tetapi apabila kita tanya sekolah ada watak tak? Ada, sukan rugby. Jangan kita tanya sekolah ada watak tak? Tak ada. Semua menjadi watak, tak boleh. Semua menjadi watak, sukan ada 40, semua watak saya 40, tak boleh. Ada yang jawab saya macam tu. So kena ada watak, satu watak yang dirancangkan di peringkat sekolah. Tengok, kalau sukan besar tak mampu, ambil sukan kecil. Contoh, apa dia? Sekolah saya main sahibah, main dam. Kalau sukan dam lah. Ambil satu sukan kecil. Kita tak perlu nak kejar pada sukan yang besar, sedangkan sukan kecil pun kita tak mampu untuk kita rancang dan kita tackle. Jadi ambil satu sukan yang kita mampu di peringkat sekolah. Baik, sukan utama. Yang kedua, inisiatif sekolah mewujudkan program pembangunan bakat sukan. Dia ada link yang pertama dengan yang kedua tu. Kita sekolah mewujudkan program pembangunan bakat sukan. Apa yang kita rasa murid kita ada bakat dalam bidang-bidang tertentu, sukan tertentu, kita angkat dan kita jadikan sebagai sekolah berwatak. So dia akan link. Pertama dan kedua adalah synchronize. Yang ketiga, projek sukan sekolah dengan Majlis Sukan Negeri, Majlis Sukan Negara, Kementerian Belia Bersukan, Persatuan Sukan Kebangsaan. Kita joint venture, JV dengan beberapa agensi ini yang mana yang ada synchronize. Contoh, kita ambil sukan rugby, kita bagi kepada Persatuan Rugby. So kat situ apabila kita ada JV ini, setidak-tidaknya mungkin kita akan dapat dari segi kepakaran kejurulatihan. Mungkin setidak-tidaknya kita akan dapat dari segi dari segi modul ataupun takwim yang ada di peringkat persatuan tersebut. So persatuan kita, sukan kita semua ada di peringkat KL ini. Terutama kita di KL, kita adalah centralized. Kebanyakannya di KL adalah HQ. HQ untuk semua persatuan. Bukan persatuan negeri lagi dah. So saya menggalakkan untuk kita JV dan kita masukkan dalam kita punya perancangan takwim. Yang keempat ialah projek program sukan di sekolah yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mana-mana program yang dianjurkan oleh kementerian, kita ambil dan kita masuk libatkan diri. Kalau yang bertepatan dengan kita lah. Kalau yang tidak bertepatan, tentulah kita tak boleh masuk, tak boleh joinkan. So mana-mana yang bertepatan dengan watak dan juga kemampuan kita, kebetulan ada penganjuran di peringkat KPM, kita masuk terus. So tak ada masalah. Ini yang kita sangat-sangat galakkan. Kerana taraf pelibatan itu, apabila KPM anjurkan, sudah tentu menjadi peringkat kebangsaan. Tapi ini jelas, biasanya ialah program-program yang bermula daripada daerah. Contoh, kejohanan olahraga, dia akan mula dari daerah. Seterusnya dia akan naik ke peringkat atasan, peringkat negeri. Seterusnya dia akan pergi kepada peringkat kebangsaan. Itu adalah yang pertama yang secara automatik memang kita dah join.
Ya. Okey, yang ketiganya, yang seterusnya ialah in-house training pengurusan sukan di sekolah, ladap. In-house training pengurusan sukan di sekolah ini kita ladap untuk pengurusan sukan perlu kita bina di peringkat sekolah. Okey, untuk pengurusan sukan ni ambillah salah satu modul dalam pelbagai modul untuk pengurusan sukan. Apabila kita contoh apabila kita dah ada watak sukan yang rugby saya sebutkan tadi. Apabila kita dah ada watak sukan, kita panggil coach daripada luar, kita sudah ada JV, kita panggil dan kita buat pengurusan ladap di peringkat sekolah. Ini contoh untuk rugby. Banyak lagi sukan yang lain. Baik, yang seterusnya ialah penyertaan guru dalam kursus peningkatan profesionalisme sukan, kejuruterjaan, kepegawaian anjuran KPM dan seterusnya. Penyertaan guru ini sekiranya ada, kita galakkan. Ada di kalangan guru kita yang sanggup mengeluarkan duit sendiri untuk memasuki mana-mana sijil kejurulatihan untuk kita upgrade, untuk di-upgrade. Saya di pihak PBD, saya dan mengharapkan juga di peringkat sekolah, sekiranya ada ruang ini, tuan-tuan dan puan yang mewakili penelungkan core curriculum di peringkat sekolah, tolong galakkan mereka. Kita tak nak tuan-tuan dan puan menghalang peluang untuk mereka. Contoh, ada di kalangan cikgu kita yang bertugas sebagai pengarir bola sepak. Mereka ini nak upgrade daripada lesen B ke lesen C ke lesen B dan sebagainya. So, yang kat sini, tolong alert dan galakkan mereka. Okey? Cik Imran nampak langit dah. Okey, tak apa Cik Imran. Asalkan dengar. Berada di mana saja tak ada masalah. Jangan masuk air sudah. Okey. Seterusnya Cik Abid. Okey. Nampak tak? Okey, terima kasih Cik Abid. Untuk ICAP, program sukan sekolah yang melibatkan perancangan di peringkat sekolah. Saya ulang balik, ada di kalangan kita yang merancang program ini tetapi tidak melaksanakan di peringkat sekolah. Dalam sistem ICAP pada tahun lepas dia buat declaration melaksanakan program ini. Ini menjadi satu kesalahan dan juga tidak wajar untuk kita sebagai PK core curriculum melalui SU Sukan. ICAP ini diisi oleh SU Sukan. Jadi SU Sukan yang mengisi perkara ini, kita sebagai penolong kanan pentadbir di sekolah tolong semak. Yang pertamanya, kejohanan olahraga sekolah, sukan tahunan sekolah. Mereka ni takut-takut. Kita merancang pada tahun lepas tetapi kebanyakan sekolah tak sempat buat untuk kejohanan olahraga ini. Tapi dalam sistem ICAP itu banyak sekolah yang melaksanakan kejohanan olahraga ini. So kalau saya nak turunkan, saya nak semak satu persatu, saya boleh semak satu persatu. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab di peringkat sekolah sebagai pelapis pertama ataupun penyemak pertama. Tuan-tuan dan puan adalah penyemak pertama, tolong semak apa yang diisi oleh isu sukan di peringkat sekolah, terutamanya borang ICAP ini. Kejohanan sukan olahraga ini adalah kejohanan yang antara wajib perlu dibuat di sekolah. Kita merancang tetapi tidak seharusnya berlaku. Kalau kita tidak berlaku, klikkan tidak laksana. Tak ada siapa nak marah. Satu Malaysia mengalami isu yang sama. Kita rancang, kita tak sempat nak buat, klik tidak laksana. Jangan takut-takut, klik laksana. Tidak akan ada, kita akan lebih menimbulkan isu apabila rancang, tak buat tapi declare rancang. Sedangkan kita rancang, tak sempat buat dan pada masa sama kita letakkan tidak laksana, akan menjadi lebih kesahan data tersebut. So, semua perkara-perkara ini kebanyakannya ialah berlaku pelanggaran kesahan data. Yang pertamanya, kejohanan olahraga sekolah, kejohanan multi desa, sukan tara, sukan tahap 1, sukan pendidikan khas, program integrasi, program hari minggu, borang sukan kejagasan, majlis anugerah sukan, hari anugerah sukan, pertandingan sukan antara rumah sukan sekolah, pertandingan sukan antara kelas, pertandingan sukan antara unit sukan dan permainan, sukan mini, sukan prasekolah, klinik sukan sekolah, satu murid satu sukan, hari sukan negara. So banyak perkara-perkara yang kita perlu rancang dan kita masukkan dalam takvim. Tuan-tuan dan puan, saya bukan nak masa untuk dibuat semua ini. Kita rancang, sekiranya ada pelaksanaan, itu adalah menjadi kredit untuk tuan-tuan juga. Untuk ICAP ini dia ada kolom buat atau tak buat, itu saja. So banyak yang tidak dimasukkan dalam takvim tetapi dilaksanakan di peringkat sekolah. Ini saya akan kena pasti. Beberapa sekolah yang telah pun bukan kita tangkap, tidak. Tetapi menunjukkan kejujuran kita, integriti kita. Dalam sukan sekolah,
kita dalam takwim kita tak masukkan semua perkara-perkara ini, tetapi apabila dalam ICAP kita declare, itu menjadi satu kesalahan untuk kita lah. Untuk jelasan tuan-tuan dan puan, saya nyatakan kat sini ialah perkara yang ditanya dalam sistem ICAP. Apabila kita ditanya, kita tidak boleh lari daripada kesalahan. Contoh, kita membuat ICAP, kita yang buat pengesahan. Guru besar yang buat pengesahan data. Tuan-tuan dan puan, saya harap jangan ambil mudah apabila kita membuat pengesahan. Baik, pengesahan yang dibuat untuk ICAP ini disimpan data di peringkat berpusat di KPM. So, apabila KPM turun, apabila saya turun, Jemaah Nazir turun, dia melihat sebab ini adalah item-item yang perlu ada dan diisi. Contoh, pertandingan sukan antar kelas. Memang banyak sekolah yang tak buat pertandingan sukan antar kelas. Tetapi dalam ICAP ini ada. Apabila diisi dalam ICAP, dia tulis ada. So ini melihat kepada pelanggaran etika dan juga kesan data. So apabila KPM turun, dia tengok pertandingan sukan antara kelas. So sedangkan sukan itu tak ada, tetapi dalam data ada. Data itu menunjukkan bahawa kita ini jujur ataupun tidak. So berhati-hati. Kalau tak ada, nyatakan tak ada. Itu lebih selamat. Okey, tuan-tuan dan puan, jelas Okey, itu untuk ICAP. Next, seterusnya. Saya nak cuba habiskan sebelum pukul 11. Jadual kita pukul 11. Baik, yang terakhir Yang terakhir ini, tadi Penajah Hazina ada terangkan tentang bimbingan senarai-senarai bimbingan sekolah yang terlibat. Okey, pada tahun lepas saya melibatkan sebanyak 5 buah sekolah yang terlibat untuk bimbingan. Atas verifikasi pada tahun lepas ialah sekolah yang purata GPS-nya melebihi pada pada tahun lepas ialah sekolah yang GPS-nya verifikasi sekolah yang dipilih pada tahun lepas ialah sekolah yang tidak mendapat sebarang kutipan pingat pada tahun 2019. Okey. So pada tahun ini untuk tahun 2021 saya memilih verifikasi tertentu yang saya tak nak siarkan lagi di sini. Tetapi sekolah yang tersenarai pada verifikasi tersebut ada 7 sekolah. Untuk sekolah rendah ada 3 sahaja. SK Bukit Merah, SK Datuk Abu Bakar dan SK Yaakob Latif. Tuan-tuan dan puan, untuk semua sekolah ini, jangan risau, saya akan turun sebagai pembimbing. Saya tidak mencari kesalahan. Tetapi saya nak ingatkan, tolong saya tak nak tuan-tuan dan puan terikat dengan perkara ini. Maksudnya saya akan turun ke sekolah pada jadual-jadual tertentu. Tolong gerakkan penyeras di sekolah masing-masing. Tolong gerakkan semua SQ sukan di sekolah masing-masing. Tolong gerakkan SQ kurikulum di sekolah masing-masing. Walau bagaimanapun, bukan hanya 7 sekolah ini saja yang akan terlibat secara indirectly. Bukan 7 sekolah ini saja yang terlibat secara direct yang tersenarai. Sekolah-sekolah lain juga akan terlibat sekiranya ada keperluan. Terutamanya pemantauan kolaboratif. Pemantauan kolaboratif tidak melihat hanya kepada sukan dan fokus sahaja. Pemantauan kolaboratif akan melihat kepada semua sekali. So tuan-tuan dan puan kena seharusnya bersedia dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun untuk 7 sekolah ini, saya akan bimbing secara lebih berfokus dan kita akan melihat apa keperluan-keperluan di peringkat sekolah. Jadi untuk SK Bukit Merah, SK Datuk Abu Bakar, SK Yaakob Latif 1, saya akan bantu secara directly atas tiket pengurusan kurikulum dan sukan. So, untuk semua sekolah-sekolah yang dibimbing ini, saya mengharapkan supaya dapat cari ruang untuk sama-sama kita lengkapkan dari segi SKPMG 2 sahaja. Lagi nak admit ni. Okey, untuk SKPMG 2, penekanan di situ. Sebab kita nak selarikan SKPMG 2 ini di peringkat PBD dan juga peringkat Jemaah Nazir. Untuk instrumen daripada peringkat jabatan lebih detail, tetapi saya bukan nak melihat yang itu. Apabila tuan-tuan dan puan telah pun melaksanakan secara detail untuk SKPMG 2, lebih kurang 60% hingga 70% sudah pun cover instrumen yang ada di peringkat jabatan. Ini bermaksud instrumen peringkat jabatan lebih detail dan lebih lengkap untuk pengisian. Saya percaya untuk instrumen ini telah pun diserahkan ke sekolah. Semua sekolah telah di-emailkan pada tahun lepas. Tolong pastikan instrumen
instrumen pemantauan ataupun instrumen kunjung bantu kurikulum yang di-emailkan oleh jabatan ini telah pun berada di sekolah masing-masing. Kalau boleh, kalau tak pasti, cari balik dalam email sekolah, instrumen kunjung bantu oleh instrumen jabatan, print dan tampal di mana-mana yang senang untuk tuan-tuan lihat dari semasa ke semasa. Supaya tuan-tuan dapat tengok, okey, apa item-item perlu tuan-tuan buat? Apa item-item yang perlu tuan-tuan update? Apabila tuan melaksanakan yang peringkat jabatan, 70%, 60% sudah pun cover yang SKPMG 2 punya part. Jelas Yang core dia ialah jabatan punya. Yang keduanya ialah SKPMG 2 punya. Apabila tuan-tuan dah buat SKPMG 2 punya, automatik cover yang PBD punya, automatik cover yang SKPMG 2 oleh Jemaah Nazir punya. Apabila Jemaah Nazir turun, sekurang-kurangnya tuan-tuan sudah cover hampir 95% apabila tuan-tuan dah buat semua sekali. Okay, saya tak berani nak cakap tuan-tuan cover 100%. Jemaah Nazir ni dah pandai, pusing sana, belok kiri, belok kanan, U-turn sana, dia akan jumpa juga mungkin kesilapan di mana-mana. Tetapi kita tetapkan bahawa insya-Allah cuba sehabis baik selesaikan SKPMG 2, Jemaah Nazir punya akan cover. Okey, jelas So itu untuk bimbingan sekolah tahun 2021. Saya mengharapkan untuk sekolah SK Bukit Meraya, SK Datuk Abu Bakar, SK Kuala 1, sebarang pertanyaan boleh direct terus kepada saya. Maksudnya direct kepada saya, okey, contohnya nak bersedia dari segi apa? Saya dah terangkan kat sini, tetapi mungkin belum ada kefahaman di sini. Walau bagaimanapun, sekolah lain jangan ambil mudah. Jemaah Nazir akan turun pada bila-bila masa, pihak jabatan akan turun pada bila-bila masa, mungkin tidak di sekolah yang tersenarai. Saya akan beritahu kepada di peringkat jabatan, sekolah-sekolah yang dibimbing oleh saya ini, saya akan share dengan pihak jabatan. Dan saya percaya kalau boleh, sekolah yang sama, jangan pihak jabatan turun untuk kali kedua ke sekolah. Contoh, SK Bukit Meraya. Saya dah turun, janganlah jabatan turun kali kedua. Kalau turun pun tak ada masalah sebab dah prepare. Tetapi akan lebih mengganggu rentak dan peringkat sekolah. Saya akan share perkara ini, sekolah ni di peringkat jabatan. So, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sebarang pertanyaan dan juga persemaalahan boleh direct WhatsApp kepada saya dan insya-Allah kita cuba selesaikan bersama-sama. Sebarang info-info terkini saya akan masukkan ke dalam grup, info tentang pelaksanaan, info tentang pertandingan, info tentang kejohanan, tolong alert semasa ke semasa dalam grup masing-masing. So, kat sini tolong pastikan bahawa sebarang maklumat-maklumat yang ada, sebarang maklumat yang terkini tentang pengurusan sukan dan kurikulum dapatkan dari sumber yang sahih. Saya ulang balik, dapatkan dari sumber yang sahih. Jangan kita terima daripada third party dan kita share dalam grup. Ini akan menjadikan kerisauan. Sama ada perkongsian itu datang daripada PPD ataupun daripada pihak jabatan itu sendiri. Itu yang kita ambil sebagai perkara ataupun maklumat yang sahih. Saya percaya memang ada rakan-rakan kita yang direct ke KPM pun ada. Ada rakan-rakan kita yang dapat daripada negeri lain pun ada. Tak masalah kita nak share. Tetapi pastikan rujuk kepada saya dulu. Sebelum share ke dalam grup. Tidak masalah untuk tuan-tuan dan puan-puan share. Saya juga kadang-kadang lambat menerima info daripada jabatan. Kementerian takkan direct kepada PBD. Jabatan akan direct kepada PBD. So, mungkin dia daripada KPM lambat nak ke jabatan. Jadi ini akan dari segi flow tu kita kena akur. Saya ulang balik, dari segi flow kita kena akur. Mungkin ada siaran daripada KPM adalah menjadi satu orang kata tidak menjadi sopan apabila tuan-tuan dapat daripada KPM, tuan-tuan share dulu. Sedangkan pada masa sama pegawai PBD pun tidak share lagi, pada masa sama pegawai jabatan pun tak share lagi. Dia seolah-olah kita melangkaui perjawatan yang sedia ada. Bukan saya nak suruh minta izin, saya bukanlah siapa untuk minta izin. Tetapi tidak menjadi kesopanan apabila kita dapat daripada kementerian, kita share dalam grup. Pastikan mendapat pengesahan daripada PBD ataupun jabatan terlebih dahulu sebelum kita share. So jelas kat situ Okey, Pak Long, siap Pak Long? Steady Pak Long. Okey, baik. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Pak Long guna akaun siapa ni? Ali Sabri ni.
Oh, fikir baik terbaik Walong. Okey, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf sekiranya ada terlepas cakap, terlanjur kata. Biasalah kat rumah ni mata-mata rujuling kat anak ni duk ngintai-ngintai ni. Ya. Saya minta maaf tak dapat nak menunjukkan diri pada hari ini. Memandangkan seperti yang saya cakap tadi, yang elok-elok semua diserahkan kepada anak, PDPR serentak 4 anak hari ni. So yang masuk air tu semua dapat kat saya lah hari ni. So kamera memang tak ada hari ni. Okey. So saya kembalikan seterusnya kepada Puan Hajah Hazina. Pak Hazina ada? Okey, ada. Terima kasih kepada Okey, saya kembalikan.